Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Rabiatul Atirawa Adia binti Abdul Syukur, nombor metrik E2020202745. Saya daripada Fakulti Pembangunan Manusia, Pasukan Pertolongan Cemas 1, kod khusus CUR2011. Hari ini saya akan membentangkan tajuk pembentangan saya iaitu bantuan pernafasan iaitu CPR. Bantuan pernafasan CPR. CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation merupakan kaedah rawatan pemulihan sistem jantung iaitu kardio dan paru-paru iaitu pulmonary dengan cara memastikan bekalan darah dan oksigen dapat diteruskan ke seluruh tubuh ketika seseorang mengalami serangan jantung. CPR dapat membantu mengembalikan pengaliran darah dan kadar oksigen ke otak, paru-paru serta organ-organ yang penting. CPR ini boleh dilakukan kepada pesakit dewasa, pesakit kanak-kanak dan juga pesakit bayi. Jadi bilakah CPR ini dapat dilakukan? CPR ini dapat dilakukan ketika berada dalam keadaan yang menyebabkan jantung terhenti. Ada 8 keadaan yang menyebabkan jantung terhenti. Pertama, serangan jantung. Kedua, saluran pernafasan tercekik oleh benda asing. Ketiga, lemas. Keempat, strok atau angin ahma. Kelima, penyalahgunaan dadah dan ubatan. Keenam, renjatan elektrik. Ketujuh, alahan yang kritikal. Dan yang terakhir sekali iaitu yang ke-8 ialah trauma. Apabila jantung mangsa terhenti secara mengejut, darah tidak boleh mengalir ke paru-paru, otak dan organ-organ terpenting yang lain. Mangsa tidak mampu bernafas dan tiada tindak balas. Jika tidak dibantu, keadaan ini boleh mengakibatkan kematian. CPR kepada pesakit dewasa. Pertama, baringkan mangsa di permukaan yang keras dan rata. Kedua, berlutut di sisi rusuk mangsa dengan keadaan dua telapak tangan bertindan menghadap ke bawah dan jari-jari menyelangi di antara satu sama lain. Ketiga, pastikan lengan dalam keadaan lurus dengan tetapkan posisi dasar tapak tangan di tengah-tengah dada mangsa. Keempat, tekanan yang berulang-ulang bagi memastikan pergerakan darah berterusan. Pastikan tekanan dada dilakukan dengan kekuatan berat badan bukannya kekuatan tangan. Tertekan ke dalam sekurang-kurangnya 2 inci. Sasarkan sebanyak 100 kali tekanan dada dalam masa 1 minit. CPR kepada pesakit kanak-kanak merangkumi 3 aspek iaitu pertama, saluran pernafasan, kedua, pernafasan, ketiga, peredaran darah. Pertama, saluran pernafasan. Pertama, tentukan sama ada mangsa memberikan tindak balas atau tidak. Kedua, jika mangsa tidak memberikan sebarang tindak balas, terlentangkan mangsa dengan berhati-hati dan ampu kepala mangsa serta tengkuknya kerana dikuantiri ada kecederaan. Ketiga, buka saluran pernafasan dengan menggunakan teknik mendongak. Gunakan pangkal sebelah tangan sahaja untuk memberikan tekanan kepada dada. Tekan sternum sedalam 1/2 hingga 1 inci. Berikan 100 tekanan seminit dan 1 pernafasan bantuan bagi setiap tekanan. Selain itu, pernafasan. Pertama, gunakan 2 atau 3 jari untuk merasa nadi sambil mendongakkan kepala dengan tangan sebelah lagi tetap memegang di atas dahi mangsa untuk mengekal saluran pernafasan sentiasa terbuka. Kedua, jika tiada rasa nadi, mulakan tekanan dada, letakkan tangan di tempat sama seperti orang dewasa, tekan sternum lebih kurang 1 hingga 1/2 inci. Gunakan bahagian pangkal sebelah tapak tangan sahaja, tekan dada 100 kali seminit dan berikan 1 pernafasan bantuan bagi setiap 5 tekanan. Ketiga, lakukan 20 kitaran tekanan dan pernafasan bantuan. Keempat, periksa nadi. Kelima, jika masih tiada nadi, berikan 1 pernafasan bantuan dan teruskan tekanan dada dan pernafasan bantuan. Keenam, periksa nadi setiap beberapa minit. Ketujuh, jika nadi pulih, periksa pernafasan spontan. Jika tiada,
Berikan satu pernafasan bantuan bagi setiap 3 saat iaitu 20 pernafasan bantuan seminit dan sentiasa awasi nadi. Jika mangsa bernafas, baringkannya dalam posisi pemulihan dan pastikan saluran pernafasan sentiasa terbuka dan awasi pernafasan dan nadi. Seterusnya, CPR bayi. Pertama, pastikan keadaan mangsa anda dan persekitaran selamat, iaitu pakai sarung tangan jika ada, jauhi tumpahan darah, objek tajam, wayar elektrik dan sebagainya. Kedua, periksa dalam masa 10 saat sama ada mangsa bertindak balas dengan menggerakkan lengan bayi atau menepuk tapak kaki bayi. Jika mangsa tidak bergerak balas, teruskan langkah CPR. Ketiga, sebelum melakukan CPR, jerit terlebih dahulu untuk meminta bantuan dan menghubungi 999. Yang keempat, baringkan mangsa dan buka saluran pernafasan dengan mendongakkan kepala dan mengangkat dagu, iaitu jangan menekan bahagian lembut di bawah dagu mangsa kerana dikuatiri menutup ruang pernafasan. Kelima, teknik lihat, dengar dan rasa. Lihat pergerakan dada mangsa, dengar bunyi pernafasan di hidung dan mulut mangsa, rasa hembusan udara menggunakan pipi anda. Cara memberi bantuan pernafasan. Pertama, pastikan buka saluran pernafasan mangsa. Kedua, tarik nafas dan letakkan bibir menutupi mulut dan hidung mangsa sepenuhnya. Ketiga, hembus ke mulut dan hidung mangsa selama 1 saat. Keempat, pastikan dada mangsa naik apabila memberikan hembusan. Kelima, pastikan posisi neutralial kepala mangsa dikekalkan. Lakukan sebanyak 5 kali. Jika mangsa bernafas, letak mangsa dalam keadaan mengiring dan segera dapatkan bantuan. Sentiasa berada dekat dengan mangsa dan periksa sama ada mangsa kekal bernafas secara berkala. Jika mangsa bernafas, berikan 5 kali bantuan pernafasan dan kekal bersama mangsa. Bagi penutup pula, bantuan awal CPR merupakan tindakan terpantas yang dapat anda lakukan sewaktu menunggu bantuan perubatan yang sebenarnya. Bahkan ianya juga dapat mengurangkan risiko kehilangan nyawa dengan memastikan mangsa dapat bernafas dengan normal atau bertambah baik ketika kejadian berlaku. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.